Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Video kali ini kita akan cuba bincangkan bab yang kedua, sel sebagai unit asas hidupan. Dalam buku teks, kamu boleh buka muka surat 44. Jadi cikgu ambil nota ni kebanyakannya daripada buku teks lah. Jadi dengan harapan kamu sambil-sambil tengok video ni boleh tengok juga buku teks, dan kita akan cubalah pergi sikit-sikit lah, tapi taklah terlalu banyak sangat ya. Jadi untuk bab kali ini cikgu akan ajar tentang sel. Okay, jadi itu adalah satu perkataan yang sangat-sangat penting kamu nak kena ingat. Jadi kalau kamu sambung ambil biologi, kamu sambung jadi doktor ke, jadi sel tu adalah ilmu paling awal sekali kamu kena belajar. Sebab tu lah dalam tingkatan 1 ni, selepas kamu belajar tentang alat radar, buat eksperimen apa semua tu, ukuran-ukuran tu, kamu belajar dulu tentang sel. Jadi kita nak cuba fahamkan apa dia sel. Jadi cikgu pergi besarkan kat sini. Kita ada sel. Sel adalah unit asas bagi semua organisma hidup. Apa maksud unit asas? Jadi paling mudah sekali contohnya cikgu nak bagi rumah. Yang ni pun guna contoh dalam buku juga. Muka surat 46 tu ada rumah dia lukis kan. Jadi rumah ni, kamu tengok, cikgu percayalah semua orang ada rumah. Dan kemungkinan kamu kesemuanya ada rumah batu lah. Jadi batu tu, rumah tu dia berdinding. Jadi dia guna batu lah, ataupun keras simen kan. Jadi kalau kamu pernah tengok kontraktor buruh-buruh ni buat rumah macam mana. Jadi dia ada longgokkan simen, ada longgokkan pasir, okay, dia guna air. Dan antara yang utama sekali yang dia nak susun satu persatu dekat dinding tu adalah bata. Jadi kat sini kita ada bata. Jadi bata tu disusun satu, kemudian satu lagi bata, satu lagi bata, satu lagi bata, sehinggalah dia membentuk ketinggian, bentuk kelebaran, dia jadi satu kawasan dinding. Dinding ni mungkin memisahkan antara kawasan luar rumah dengan dalam rumah. Memisahkan antara satu bilik dengan satu bilik lagi. Memisahkan antara dapur dengan tandas. Jadi dia jadilah satu fungsi rumah yang sempurna. Jadi unit asas bagi rumah ni, maksudnya asas tu yang paling mudah sekali. Unit asas, unit tu satu persatu tu, unit asas paling mudah sekali bagi rumah tu adalah bata. Okey, jadi bata tu disusun satu persatu. Sekarang ni cuba kamu tengok tangan kamu. InsyaAllah lah cikgu percaya semua orang ada 5 jari. Lepas tu kamu tengok tapak tangan kamu, tengok tangan kamu. Ataupun kat depan kamu punya bilik itu, atau dekat meja kamu, kat katil kamu ada cermin. Cuba tengok muka kamu. Muka kamu tu ada hidung, ada bibir, ada telinga. Jadi apa unit asas paling mudah sekali untuk dia jadi telinga tu, untuk jadi jari jemari kamu, untuk jadi hidung kamu, untuk jadi bibir kamu? Apa unit asas dia? Yang Tuhan cipta, Tuhan susun satu persatu, sehinggalah dia jadi telinga, sehinggalah dia jadi hidung, sehinggalah dia membentuk jari jemari kamu, iaitu ialah sel. Jadi sel tu adalah unit asas yang Tuhan susun satu persatu. Begitu. Kalau orang yang beragama ni dia percaya macam tu lah, mestilah ada kekuasaan Tuhan di situ. Tapi kalau orang yang tak percaya agama ni, jadi proses tu berlaku secara semula jadi. Tubuh badan yang akan menyebabkan proses tu berlaku. Okey, boleh ya. Jadi bata, kalau rumah, bata tu disusun oleh buruh tu satu persatu hingga jadi rumah. Tapi untuk manusia ni cikgu ambil contoh yang untuk manusia lah. Jadi sel tu disusun satu persatu sehinggalah kamu boleh nampak dia jadi jari jemari kamu, jadi hidung kamu, jadi telinga kamu. Boleh ya? Jadi sekarang ni kita tengok contoh untuk daun ni. Jadi sel, ini sel lah, sel tumbuhan. Jadi cikgu bagi contoh tadi manusia. Dia sama juga untuk haiwan pun, unit asas bagi haiwan adalah sel. Okey. Dan unit asas bagi tumbuhan juga adalah sel. Semua organisma yang kita kategorikan sebagai hidupan ni macam mana kita nak tahu dia hidupan ke tak? Dia membesar, dia makan, dia minum, kemudian dia membiak. Itu antara yang mudahlah kita nak faham. Jadi kalau dia tak membiak, dia tak makan, dia tak minum, dia tak membesar, kita boleh kategorikan dia sebagai benda bukan hidup.
Contohnya apa? Batu. Batu tu tak ada lah dia nak membiak tiba-tiba jadi satu batu jadi dua batu, jadi 4 batu, jadi 8 batu. Tak ada lah macam tu. Boleh ya? Kemudian setiap satu sel kita tengok kat sini. Yang ni adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan ni disusun satu persatu sehinggalah nanti dia jadi banyak macam ni. Jadi bila dia jadi banyak macam ni, kemudian dia ada lagi banyak sehinggalah dia membentuk struktur daun. Nanti kita tengok struktur daun tu macam mana. Sehinggalah dia boleh membentuk struktur daun. Jadi unit asas bagi haiwan, bagi tumbuhan, bagi semua yang kita kategorikan sebagai hidupan adalah sel. Even untuk mikroorganisma pun adalah sel. Uniselular, mikroorganisma, unisel pun sama juga. Apatah lagi organisma multisel. Organisma unisel tu organisma yang satu sel saja. Organisma yang multisel ni macam manusia, kita ada banyak multi. Sel tu ada pelbagai, ada berjuta untuk membina satu organisma hidup ni. Seterusnya, kita pergi kepada fungsi dan struktur bagi sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi mudahnya kita bahagikan dua lah sel ni. Satu sel melibatkan organisma iaitu haiwan, satu sel yang melibatkan organisma tumbuhan. Jadi itu paling mudah sekali lah. Kita tak ceritalah tentang mikroorganisma, tentang virus, tentang bakteria tu tak ada dalam kamu punya silibus ni. Yang betul-betul ada adalah sel haiwan, sel tumbuhan. Sel haiwan ni boleh jumpa dekat mana? Dekat haiwan lah. Apa contoh haiwan? Yang paling mudah sekali yang duduk kat kawasan rumah kita ni, apa haiwan yang kita mudah nak nampak? Kita nampak kucing kan, ada anjing, ada siput babi dekat luar, dekat tanaman, ada serangga kan, ada lalat, ada nyamuk. Jadi unit asas dia adalah sel haiwan. Untuk tumbuhan pula ada pokok lah. Contohnya pokok orkid dekat luar rumah kan, pokok kaktus, pokok bunga kertas, semua tu sel tumbuhan. Unit asas dia sel tumbuhan. Jadi terbahagi kepada dua ni sahaja yang kamu perlu fahamkan. Jadi cikgu ada lukis kat sini lah. Satu untuk sel haiwan. Ini sel haiwan. Misalkan sel haiwan. Yang sebelah sini sel tumbuhan lah. Sel tumbuhan. Kamu boleh tengok buku teks, muka surat 50 dan 51. Cantik dia orang lukis ni kan. Yang dia guna untuk sel haiwan tu, dia bubuh arnab punya sel. Jadi, kita nak belajar asas dululah. Jadi, asas dulu. Kalau untuk sel haiwan ni, bentuk dia tak tetap. Bentuk dia tak tetap, dia mengikut kepada fungsi sel tu. Jadi, contohnya dekat kulit, dia sel kulit lah. Kalau dekat jantung, sel jantung. Kalau dekat telinga, sel telinga. Dia ada nama-nama khusus dia sebenarnya. Mengikut kepada fungsi sel tu. Jadi, bentuk dia mengikut pada fungsi, dia tidak tetap. Dia boleh berubah-ubah keadaan lah. Kemudian untuk sel tumbuhan pula, dia tetap lah. Jadi kalau dia dah khusus sel yang bentuk macam tu, dia akan sepanjang hayat dia bentuk sel yang macam tu. Boleh ya? Jadi kita tengok macam mana sel tu, apa rupa bentuk dia. Jadi kalau nampak dia bentuk bulat macam ni. Di tengah-tengah ni dia ada struktur tengah-tengah ni. Kemudian dia ada struktur yang ini. Struktur yang ini tu tak ada. Yang ini adalah nama dia. Dalam buku teks kamu ni pun ada dia buat rasanya. Tak ada dia buat. Jadi benda-benda yang cikgu tak label tu tak payah tahu, tak apa. Sebabnya dalam sel tu ada banyaklah struktur yang kamu nak kena ingat. Tapi tak payah semua tu. Ingat apa yang ada dalam buku teks sahaja. Boleh ya? Jadi kita pergi satu persatu. Yang pertama kita ada membrane cell. Okay, membrane cell. Nanti kamu belajar, nanti ada juga dipanggil sebagai membrane plasma. Cikgu pun kadang selalu tertukar lah. Cikgu sendiri ni selalu tertukar. Sebab kadang-kadang guna bahasa Melayu, kadang-kadang guna bahasa Inggeris. Jadi translation dia tu kadang-kadang celaru sikit. Tapi disebabkan buku teks kamu dia guna membrane cell, kamu pun ikutlah guna membrane cell. Janganlah pening-pening kepala. Jadi kita ikut mudahnya buku teks. Membrane cell akan kawal pergerakan bahan keluar dan masuk ke dalam sel. Jadi, kamu kena ingat, ada bahan yang nak masuk ke dalam sel. Contoh apa yang nak masuk ke dalam sel? Oksigen.
Kita manusia pun kita sedut oksigen kan. Jadi maksudnya bila kita sedut oksigen tu perlu dihantar masuk ke dalam sel. Jadi sel tu nak dapat oksigen macam mana, ataupun oksigen tu nak masuk dalam sel macam mana, dia kena lalu membran plasma. Jadi membran plasma ni seolah-olah macam pagar. Dia meliputi sel tu. Dia meliputi sel tu. Jadi kalau dia pagar, ada benda yang boleh masuk, ada benda yang tak boleh masuk. Jadi dia seolah-olah macam kawal pergerakan bahan ke dalam dan luar sel. Sel haiwan ada membran sel, sel tumbuhan pun ada. Okey, yang warna ni. Cikgu bubuh warna ni nak tunjukkan itu adalah membran sel. Sekali lagi, membran sel kawal pergerakan bahan ke dalam dan luar sel. Seterusnya kita ada mitokondria. Jadi mitokondria bentuk dia macam ni lah. Okey, yang cikgu warnakan tu. Kamu boleh tengok, buat rujukan juga dalam muka surat 50 dan 51. Cikgu tulislah kat sini 51, 50. Mitokondria akan hasilkan tenaga untuk tindak balas. Kalau dalam buku teks dia tulis apa? Betul lah, sama dengan cikgu. Menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Tenaga ni yang dihasilkan oleh mitokondria ni yang boleh menyebabkan, kamu dengar cikgu cakap ni. Kamu dengar tak cikgu cakap ni? Dengar kan? Jadi bila kamu ada pendengaran apa yang cikgu cakap, maksudnya mitokondria tu dah hasil tenaga untuk proses tindak balas. Tindak balas yang membolehkan kamu nak dengar apa cikgu cakap. Kamu nak berjalan pergi ke toilet, kamu nak terkerencin. Jadi proses nak berjalan ke toilet tu, mitokondria ni kena hasil tenaga untuk kamu berjalan ke toilet. Jadi kalau tak ada mitokondria ni, bermasalah lah kamu nak pergi ke toilet. Jadi tak boleh nak pergi ke toilet. Jadi mitokondria sangat-sangat penting untuk hasil tenaga untuk tindak balas. Tindak balas apa? Tindak balas tubuh badan. Semua yang tubuh badan lakukan memerlukan tenaga. Tambah-tambah yang melibatkan pergerakan, lagilah banyak tenaga dia perlu. Contoh pergerakan apa? Kamu nak angkat tangan. Kamu nak gerakkan jari jemari kamu. Macam mana boleh gerak jari jemari tu? Sebabnya mitokondria ni lah. Sebab mitokondria ni. Mitokondria ni hasilkan tenaga. Okay, untuk proses tindak balas. Seterusnya kita ada nukleus. Nukleus ni di tengah-tengah. Tengah-tengah. Ini pun ada di tengah-tengah ni. Kamu boleh tengok dalam buku teks tu. Sama warna merah juga dia guna nukleus tu. Nukleus ni dia seolah-olah macam wilayah persekutuan ataupun pusat pentadbiran. Kalau macam Malaysia ni Putrajaya lah. Dekat Putrajaya tu ada menteri-menteri duduk kat situ. Menteri-menteri tu ada menteri pendidikan, ada menteri kerja raya, ada menteri pertahanan. Jadi dia akan kawal bahagian-bahagian tertentu. Jadi Putrajaya tu dia akan kawal negara ni nak beraktiviti macam mana. Sekarang ni Putrajaya ada Perdana Menteri kat situ bagi tahu kita dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi semua orang tak boleh pergi mana-mana, kena duduk rumah, stay at home. Jadi kena ikutlah. Sama juga nukleus ni dia sebagai pusat kawalan. Dia akan kawal aktiviti sel tu. Apa sel tu nak buat? Sel tu nak pergi ke mana? Sel tu nak menjalankan proses apa? Semua akan dikawal oleh nukleus. Jadi dia akan kawal aktiviti sel. Boleh ya? Di nukleus juga ada kromosom. Kamu nampak tak yang warna hitam-hitam ni? Hitam-hitam ni, itu adalah kromosom. Kromosom ni apa? Kamu tengok kat cermin. Tengok kulit kamu. Kulit kamu tu warna apa? Warna putih. Ada orang mungkin warna gelap sikit. Ada orang warna coklat. Kalau Mak Saleh tu ada warna brown. Warna brown. Warna merah kulit dia. Okay, ada warna oranye kulit kan. Ataupun tengok mata. Ada orang mata dia warna hitam, anak mata. Ada orang warna biru, ada orang warna hijau. Jadi macam mana boleh ada perbezaan ciri-ciri manusia? Dia disebabkan oleh kromosom ni. Kromosom ni bahan genetik, iaitu terdiri daripada DNA. Dia bahan genetik yang membolehkan dia tu ada ciri unik dia tersendiri. Warna kulit dia, bentuk rambut dia, bentuk telinga dia, bentuk hidung dia, bentuk dagu dia, suara dia macam mana. Okey? Jadi disebabkan oleh kromosom. Disebabkan oleh kromosom. Dia dapat daripada mana kromosom ni? Dapat daripada ibu dan ayah dia. Nanti kita belajarlah yang itu. Okey?
Boleh ya. Jadi kromosom ni ada dalam nukleus. Dia bawa maklumat genetik. Maklumat genetik itu apa? Maklumat yang kamu dapat daripada ayah kamu. Daripada ibu kamu. Ayah kamu pula dapat daripada mana? Dapat daripada datuk dan nenek kamu. Belah ayah kamu lah. Kemudian ibu kamu dapat maklumat genetik daripada mana? Dia dapat daripada ibu dan datuk dan nenek kamu. Belah ibu kamu. Boleh ya. Jadi dia ada maklumat genetik. Seterusnya kita ada sitoplasma. Jadi kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan ni ada sitoplasma. Jadi cikgu warnakan sikit. Nak berwarna apa ya? Cikgu pun kadang-kadang nak pilih warna ni lah. Susah. Ni lah. Kan? Jadi besarkan dia punya ni. Jadi sitoplasma ni duduk kat mana? Dia ruang dalam ni. Dia ruang. Dia seolah-olah macam ruang udara. Ruang udara. Ruang-ruang kosong dalam sel. Okey, itu adalah sitoplasma. Kalau kamu tengok dekat bilik kamu tu ada ruang kosong kat tengah-tengah kamu tu kan. Dan kamu tak nampak apa-apa, ada tergantung ke apa ke tak ada tergantung ke, tu ruang kosong, ruang bilik kamu. Jadi ruang dalam sel tu ada dipanggil sebagai sitoplasma. Di sitoplasma ni adalah tindak balas kimia berlaku. Jadi tindak balas kimia ni macam-macam lah. Jadi cikgu nak cerita lebih-lebih nanti kamu pening kepala pula. Jadi kamu just faham saja ada tindak balas kimia berlaku. Dia sebagai medium, tempat di mana proses itu berlaku. Contohnya dekat dapur. Dapur apa proses yang berlaku? Ada proses memasak kat dapur. Jadi di dapur tu ada tempat untuk memasak. Sama juga sitoplasma ni, dia ada proses, ada tindak balas kimia yang berlaku di situ. Okey. Kemudian, untuk yang sel tumbuhan ni, dia ada special sikit tambahan yang kamu kena ingat. Sebagai contoh, dia ada vakuol ni. Nampak tak yang dalam ni? Dalam ni. Yang cikgu conteng-conteng tu vakuol. Jadi, vakuol ni adalah tempat sokongan kepada sel. Jadi, sel tumbuhan ni kadang-kadang kamu nampak kan, kalau matahari panas dekat luar tu, tumbuhan tu akan jadi layu, tunduk, kecut kan, daun dia melengkung. Sebab apa? Sebab vakuol ni kehilangan air. Sebab air akan keluar daripada vakuol tu menyebabkan kehilangan air. Jadi bila dia hilang air, dia akan layu. Dia akan apa? Dia akan mempengaruhi sel tu punya sokongan. Okay? Sel tu punya bentuk. Sebab tu dipanggil sokongan kepada sel. Sokongan ni maksudnya apa? Dia nak pastikan pengekalan pada ciri-ciri dia. Contohnya ibu ayah kamu menyokong kamu lah. Dia sokong kamu dengan apa? Dengan makanan, dengan belanja, dengan tempat tinggal. Dia bagi sokongan kepada kamu. Jadi vakuol ni juga dia memberi sokongan kepada sel. Dia bekalkan terutama sekali air lah. Okay, dia bekalkan terutama sekali air. Kemudian kita ada dinding sel. Dinding sel ni dia lapisan luar. Dia bukan macam membran sel. Dia dekat luar dinding sel. Jadi dia akan memberi sokongan juga, perlindungan. Dia akan pastikan sel dalam keadaan bentuk yang tetap. Boleh ya? Kemudian kita ada kloroplas. Jadi kloroplas tu kamu nampak kan warna hijau pokok-pokok kat luar tu. Kamu keluar daripada rumah. Sekarang ni tak boleh nak keluar sangat lah. Tapi tinjau-tinjau kat luar tu kadang-kadang kamu nampak lah ada pokok kan. Ada pokok bunga kertas, ada pokok kelapa, ada pokok apa lagi? Pokok kaktus. Kenapa dia warna hijau? Pernah tanya tak? Sebabnya ada ni kita panggil sebagai kloroplas. Kloroplas ni dalam dia ada klorofil. Dalam kloroplas ada klorofil. Jadi siapa yang besar? Jadi kloroplas lah yang besar sebab dalam dia klorofil. Jadi klorofil ni apa? Pigmen hijau. Pigmen hijau yang memberi warna kepada kloroplas. Di kloroplas ni akan berlaku fotosintesis. Jadi dalam proses fotosintesis dia akan guna tenaga cahaya. Jadi maksudnya kloroplas ni akan serap tenaga cahaya untuk dia jalankan proses fotosintesis. Cikgu percaya kamu dekat sekolah rendah dulu pun ada belajar tentang fotosintesis ni.
Sangat-sangat penting lah. Jika siapa yang belajar sains hebat ni kan, dia ingat, dia dapat bayangkan. Kalau dia tengok tumbuhan tu, dia tahu, boleh terbayang, oh di tumbuhan tu, di daun tu ada berlaku fotosintesis. Jadi tumbuhan tu akan guna cahaya matahari. Jadi cahaya matahari tu daripada atas tu jatuh ke atas daun. Jadi bila dia jatuh atas daun, dia meresap masuk ke dalam daun tu. Jadi bila dia meresap masuk ke dalam daun tu, dia akan menyebabkan daun tu, bahagian kloroplas tu menjalankan proses fotosintesis untuk hasilkan glukosa, untuk hasilkan oksigen. Kemudian dia buang oksigen. Oksigen pun diguna oleh manusia untuk bernafas. Jadi ini adalah untuk fungsi dan struktur sel haiwan, sel tumbuhan. Sekarang ni kita masuk pula kepada organisme unisel, organisme multisel. Ini dalam muka surat 53. Muka surat 53. Jadi untuk organisme unisel, uni itu maksudnya satu. Uni ni maksudnya satu. Sel tu sel lah yang kita belajar atas ni sebelum ni kan. Kemudian kita ada organisme multi. Multi ni maksudnya banyak. Jadi sel tu sel. Boleh ya? Tak adalah susah sangat kan. Jadi organisme unisel ni organisme yang satu sel sahaja. Jadi contohnya kita ada ameba. Ameba ni boleh jumpa dekat mana? Jumpa dekat kolam, tempat yang air bertakung lah. Kemudian kita ada paramecium. Ameba ni bentuk dia tidak tetap. Ikut dan dia lah dia nak bentuk macam mana pun. Untuk paramecium bentuk selipar. Okey, bentuk selipar. Kemudian kita ada euglena. Jadi euglena ni warna hijau, dia boleh menjalankan fotosintesis lah. Okey. Kemudian kita ada Chlamydomonas. Jadi yang ni pun hijau juga, sepatutnya dia boleh jalankan fotosintesis. Yang ni semua satu sel. Satu, nak tulis satu pula kan. Jadi satu sel. Yang ni pun satu sel. Yang ni pun satu sel. Yang ni pun satu sel. Jadi semua ni ameba, paramecium, euglena, Chlamydomonas. Kemudian kita ada organisme yang multisel. Organisme multisel ni dia banyak lah. Dia banyak sel dia. Paling mudah sekali manusia lah. Organisme multisel lah manusia. Kalau dalam buku contoh ni kan, 53 tu ada kakak tu kan. Kakak tu organisme multisel. Kucing pun organisme multisel. Kemudian yang kecil-kecil sikit ni kita ada muko. Muko ni boleh jumpa kat roti kalau tak cikgu tak salah. Okey, Spirogyra, Hydra. Ini semua contoh ada dalam buku teks. Boleh ya? Jadi organisme unisel ni agak susah kita nak tengok dengan mata kasar. Jadi selalunya kita akan guna mikroskop. Okey, cikgu tak pasti kamu kat sekolah dah biasa tak guna mikroskop. Kalau boleh gunalah kan, praktis macam mana nak guna mikroskop. Nanti masuk universiti tak adalah terkejut sangat. Jadi kalau lecturer pensyarah dekat universiti tu suruh kamu tengok ameba ke kan, guna mikroskop, jadi kamu ada pengetahuan, ada pengalaman. Kemudian kita pergi kepada sel haiwan. Sel haiwan, macam mana keadaan sel haiwan? Dalam buku teks ada muka surat 54. Jadi dia ada bagi contoh lah. Contoh-contoh jenis-jenis sel haiwan. Kan cikgu cakap tadi kan, sel haiwan tu dia ikut kepada tempat dia. Dia duduk kat mana. Jadi bila dia duduk kat situ, dia ada jenis-jenis sel yang ada dekat situ. Contohnya dekat kulit kita adalah jenis yang duduk kat kulit kita ni. Contoh kulit kamu kan. Jadi dekat kulit kamu ni sebenarnya ada sel epithelium. Jadi dia akan lapisan lindungi organ badan. Kemudian dia boleh merembes mukus. Kulit ada sel epithelium. Kemudian salur pernafasan kita ada juga sel epithelium. Jadi dia akan melindungi organ badan. Dia akan merembeskan mukus. Untuk kulit kita ni, dia akan rembeskan, dia akan hasilkan, dekat dalam kulit tu dia ada kelenjar minyak sebum. Kelenjar minyak sebum. Dia akan hasilkan minyak sebum lah. Lepas tu dekat kulit juga ada kelenjar peluh. Air peluh. Jadi dia akan keluarkan peluh juga di kulit kita. Kat dalam badan kita ni pun sama juga. Dia ada kelenjar. Kelenjar yang menghasilkan mukus. Mukus ni yang berlendir, melekit-lekit tu. Boleh ya? Dia ada kat salur pernafasan.
Salur pencernaan pun ada. Banyaklah tempat. Sel epithelium ni banyak tempat dia ada. Paling mudah sekali kulit lah. Kemudian kita ada sel saraf. Sel saraf ni sekarang ni cikgu selalu sebut kan. Kamu dengar tak cikgu cakap apa? Dengar kan? Jadi, apa yang menyebabkan kamu boleh dengar? Maklumat tu dihantar pergi ke otak. Otak tafsirkan, dia bagi kesedaran tentang apa yang berlaku di sekeliling. Jadi, macam mana dia nak hantar maklumat tu pergi ke otak? Dia gunakan sel saraf. Sel saraf ni macam wire kat dalam rumah kita tu. Kalau kita tekan switch je, dia terus bergerak, dia pergi kat lampu, dia menyebabkan lampu tu menyala. Dia berlaku penukaran tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Boleh ya? Jadi maksudnya sel saraf tu dia wire, dia akan hantar maklumat untuk pergi ke otak, untuk otak tafsirkan apa yang berlaku. Okey, boleh tak? Jadi maksudnya apa yang kamu faham sekarang, apa yang kamu dengar sekarang, apa yang kamu nampak sekarang, semua ni berlaku di otak kamu. Kesedaran ni, pemikiran ni berlaku di otak kamu hasil daripada maklumat dihantar pergi ke otak dalam bentuk impas saraf. Ni cikgu ada tulis ni dalam bentuk impas saraf. Jadi maklumat tu dihantar dalam bentuk impas saraf. Cikgu harap kamu boleh ikutlah ya. Ni ulangan sebenarnya lah. Kamu kat sekolah pun ada belajar dengan cikgu kan. Jadi sepatutnya dengar dulu cikgu kat sekolah tu ajar macam mana. Cuba fahamkan. Mungkin ada benda-benda yang tak jelas. Mungkin kamu nak buat revision, ulang kaji, kamu boleh dengar video cikgu ni. Tak dengar video cikgu pun tak apa. Asalkan kamu dengar lah apa yang kat sekolah tu ajar. Cikgu yang kat sekolah tu ajar. Kemudian sel darah merah. Ini salah satu contoh sel haiwan lah. Sel darah merah dia tiada nukleus. Cakra dwi cekung. Luas permukaan. Kenapa dia dalam bentuk dwi cekung? Macam mana cikgu nak lukis? Macam itulah, dia dwi cekung. Kenapa dia dwi cekung macam tu? Sebab dia nak pastikan tinggi luas permukaan. Jadi kalau tinggi luas permukaan, lagi bagus dia nak angkut oksigen. Sebab oksigen akan masuk, akan bergabung dengan struktur dalam dia tu, yang dipanggil sebagai hemoglobin. Okey, ada dekat sini hemoglobin. Jadi sel darah merah ke hemoglobin yang lagi besar? Sel darah merah lah yang lagi besar. Sebab apa? Dalam sel darah merah ada hemoglobin. Jadi hemoglobin tu yang akan bergabung dengan oksigen. Kalau dia dalam bentuk dwi cekung, dia menyebabkan luas permukaan sel darah merah semakin tinggi. Bila luas permukaan semakin tinggi, lagi banyak, lagi cepat, lagi bagus dia nak bergabung dengan oksigen. Hemoglobin nak bergabung dengan oksigen. Dia akan bawa oksigen dan karbon dioksida. Kemudian kita ada sel darah putih untuk pertahanan badan. Ini askar lah. Ini askar polis yang pastikan musuh-musuh dalam badan akan dimusnahkan. Dia ada banyak teknik-teknik macam mana dia nak musnahkan musuh ni lah. Okey. Kemudian ada sel pembiakan. Jadi sel pembiakan ni untuk menghasilkan anak-anak generasi yang seterusnya. Kalau untuk wanita dia ada sperma, kalau untuk wanita ada sperma pula. Terbalik, kalau lelaki ada sperma. Kamu jangan sebut wanita ada sperma ya, itu bukan wanita. Itu tak tahulah cikgu. Cikgu sebut nanti orang marah pula kat cikgu kan. Jadi lelaki hasilkan sperma, perempuan hasilkan ovum. Kemudian kita ada sel otot. Sel otot ni pastinya lah untuk pergerakan. Paling mudah sekali otot yang melekat pada tulang. Jadi dia akan menggerakkan tulang. Itu yang untuk sel haiwan. Kemudian kita pergi kepada sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan kita pergi satu-satu dulu. Dekat. Sel tumbuhan struktur. Struktur dia ada bahagian daun. Dia ada bahagian batang, dia ada bahagian akar. Okey, dia ada bahagian daun, bahagian batang, bahagian akar. Yang ni kamu boleh tengok muka surat 55. Muka surat 55. Buku teks ya. Buku teks bahasa Melayu lah. Jadi kita ada struktur daun ni. Atas ni kita ada bahagian atas daun tu. Jadi kalau cikgu nak tunjuk pun susah kan. Kalau kat sekolah tu mudahlah cikgu nak tunjuk. Kita ambil daun tu, kita tunjuk yang bahagian atas daun tu yang menghadap matahari tu,
Itu atas sekali kita panggil cuticle. Okey, cuticle. Kemudian bawah sikit kita ada epidermis atas. Bawah lagi kita ada sel mesofil palisade. Okey, sel mesofil palisade. Dalam buku dia tulis sel palisade. Jadi kita ikut buku teks lah. Tak payahlah pening-pening kepala. Tak payah susah-susahkan hidup. Ikut je buku teks tu. Jadi, yang ketiga tu sel palisade. Kemudian di tengah-tengah tu kamu nampak ada xilem. Terpadam lah pula kan. Xilem. Bawah lagi ada phloem. Kemudian ada sel-sel ni. Ada sel-sel ni. Sel-sel tu adalah sel mesofil berspan. Nanti kita tengok kenapa dipanggil sebagai sel mesofil berspan. Kemudian kita ada epidermis bawah, kita ada sel pengawal. Jadi kita pergi dulu kepada cuticle. Cuticle ni dia bahagian yang berlilin. Kenapa dia berlilin? Dia nak mengelak, menghalang kehilangan air. Jadi atas daun tu dia agak berlilin untuk mengelakkan kehilangan air. Kemudian kita ada sel epidermis. Jadi dalam buku ni sel epidermis akan fungsi dia untuk kurangkan kehilangan air. Di sini boleh juga berlaku pertukaran gas, boleh penyerapan air dan nutrien. Jadi maksudnya sel epidermis ni, dia lut sinar sebenarnya. Cahaya boleh menembusi epidermis atas ni. Maksudnya dia boleh menembusi cahaya. Ni cahaya warna kuning ni. Nampak tak kuning boleh menembusi? Cahaya boleh menembusi. Selain tu dia untuk elakkan kurang kehilangan air, berlaku pertukaran gas juga berlaku untuk penyerapan air dan nutrien. Dan selain itu, cahaya boleh menembusi epidermis atas untuk dia pergi dekat sel palisade dengan mesofil berspan. Sekarang kita pergi pada sel palisade. Sel palisade ni yang antara yang cukup penting untuk tumbuhan tu sendiri. Untuk manusia kita ni pun kena berterima kasih dengan sel palisade ni. Sebab dekat sel palisade ni yang paling banyak sekali berlaku fotosintesis. Okey, sebab apa? Sebab dia ada banyak kloroplas. Dekat sel palisade ni yang paling banyak sekali kloroplas. Ingat ya, kalau dia sebut klorofil, dalam buku teks dia sebut klorofil. Kloroplas dengan klorofil mana lagi besar? Kloroplas lagi besar berbanding dengan klorofil. Jadi klorofil ni duduk kat mana? Dia duduk dalam kloroplas. Jadi bolehlah kita nak sebut kloroplas menjalankan fotosintesis ataupun klorofil menjalankan fotosintesis. Mana-mana. Okey, tapi sel palisade ni di sini yang paling banyak sekali klorofil untuk serap cahaya menjalankan fotosintesis. Jadi dia guna cahaya matahari untuk jalankan fotosintesis. Jadi dia guna air juga. Kemudian dia guna karbon dioksida, dia hasilkan oksigen dan glukosa. Oksigen yang dihasilkan tu akan keluar lah. Dia jadi bahan kumuh, bahan buangan bagi tumbuhan. Jadi dia keluar daripada tumbuhan, dia pergi ke udara, kita pun sedut udara. Ada oksigen di situ. Boleh ya? Kemudian kita ada sel mesofil berspan. Jadi sel mesofil berspan ni dia agak berjarak antara satu sama lain. Apa lagi? Sel pengawal. Sel pengawal nanti kita cikgu ajar. Tapi sel pengawal dia kawal stoma. Nanti kita tengoklah stoma tu apa. Kawal stoma, liang seni di antara sepasang sel pengawal. Jadi stoma terbuka waktu siang dan panas, malam dia tutup. Nanti kita pergi dan tengok. Sel palisade banyak klorofil. Cikgu ulang banyak kali sel palisade ni. Okey, tengok kat sini apa yang berlaku. Oksigen pula, karbon dioksida. Karbon dioksida daripada luar kan. Besar sangat. Warna hitam. Karbon dioksida besar sangat ni. Karbon dioksida dekat luar. Siapa yang menghasilkan karbon dioksida ni? Paling mudah sekali manusia lah. Manusia akan hembus nafas, dia akan keluarkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Jadi stoma ni akan terbuka waktu siang. Stoma terbuka waktu siang. Stoma ni laluan tengah-tengah ni, yang ini di antara dua sel pengawal. Nama pun sel pengawal kan. Jadi maksudnya dia kawal bukaan untuk keluar dan masuk. Bukaan, pintu, dia kawal pintu. Daun ni daun ya. Ni bukan tempat lain, ni daun.
Dia kawal lubang-lubang, liang-liang yang ada dekat bawah daun, sama ada dia nak benarkan sesuatu masuk atau tak. Jadi yang nak masuk tu apa? Salah satunya adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida masuk melalui stoma ni, masuk ke ruang di antara sel ni, dekat sel mesofil berspan. Nampak tak sel mesofil berspan ni dia berjarak kan antara satu sama lain, supaya nanti karbon dioksida ni boleh pergi dekat sel mesofil berspan. Boleh pergi dekat sel mesofil berspan, dia senanglah dia nak bergerak. Okey. Dan pada waktu yang sama dia boleh pergi ke sel palisade. Kenapa dia nak pergi ya? Kenapa karbon dioksida ni karbon dioksida ni nak pergi ke tempat-tempat tu? Pergi ke sel mesofil berspan, pergi ke sel palisade, sebab dia nak gunakan karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Ya, dalam proses fotosintesis. Jadi sebab tu dia berjarak antara satu sama lain supaya mudah dia nak bergerak pergi. Kemudian bila dah berlaku fotosintesis, dia sel-sel ni, kloroplas, klorofil ni akan hasilkan oksigen. Jadi oksigen kemudian akan senanglah nak bergerak di antara sel mesofil berspan. Lalulah dekat stoma. Keluar, jadi oksigen keluar daripada sel. Dia jadi bahan kumuh. Boleh ya? Dekat bawah ni ada epidermis bawah. Xylem dan flowworm. Xylem dan flowworm. Kita tengok pokok ni, xylem dan flowworm. Xylem dulu. Jadi dekat akar ni, di bawah ni tanah lah kan. Ni tanah, cikgu bubuh warna coklat ni tanah. Jadi dekat tanah ni ada apa? Ada tanah lah. Paling mudah sekali ada tanah. Tanah, ada air, ada nutrien. Ataupun garam, minerals. Garam, mineral. Jadi, air ni perlu diangkut pergi ke daun. Untuk apa air ni? Sebab dia nak guna dalam fotosintesis. Fotosintesis guna air. Ingat ya, fotosintesis guna air. Jadi, air itu perlu daripada tanah tu masuk ke dalam akar. Yang ni akar dia, kamu nampak tu muka surat Rajah 2.1 ni akar rambut. Akar rambut. Lepas tu tanah lah. Jadi, dia ada tisu epidermis kat situ. Air akan masuk ke dalam akar rambut ni, dia akan pergi ke tisu epidermis, pergi bergerak, dia naik pergi ke daun. Jadi, apa yang menggerakkan dia? Apa yang bawa air daripada akar pergi naik ke tumbuhan ni? Okey, yang dalam batang ni, apa yang bawa dia naik? Iaitu dipanggil sebagai xylem. Jadi, xylem ni akan bawa semua yang daripada akar naik pergi ke daun-daun. Jadi xylem ni akan bawa air dan garam minerals atau nutrien untuk tumbuhan. Antara nutrien yang sangat-sangat penting bagi tumbuhan adalah nitrat. Okey, nitrat ni sangat-sangat penting bagi tumbuhan. Kalau kita nampak pokok tu warna kuning, daun dia warna kuning macam nak mati je, kemungkinan dia kurang nitrat. Ya. Kemudian kita ada flowworm. Jadi flowworm ni pula adalah salah satu bahagian yang ini di sini ni. Dia akan bawa, kan dekat daun ni berlaku fotosintesis, dia akan hasilkan glukosa. Jadi glukosa ni kadang-kadang perlu, cikgu warna merah tak nampak, perlu dihantar pergi ke pucuk. Sebab apa pucuk ni nak membahagi, dia nak jadi cabang yang baru, daun yang baru. Jadi dia memerlukan makanan, iaitu memerlukan glukosa. Jadi dia nak hantar macam mana daripada daun yang ni 1, 2, 3. Daun yang ketiga ni nak dihantar pergi ke daun yang pertama. Supaya daun yang pertama tu dia dapat membesar, dapat bertumbuh. Jadi dia akan melalui flowworm. Jadi flowworm akan bawa dia. Ya. Jadi kalau kamu nampak sini, ini adalah sel pengawal lah. Sel pengawal. Jadi bila air masuk ke dalam sel pengawal, menyebabkan stomata terbuka. Dia selalunya waktu siang akan ada cahaya matahari. Bila ada cahaya matahari, akan berlaku fotosintesis dekat dalam. Dalam sel pengawal berlaku fotosintesis. Bila berlaku fotosintesis, gula akan tinggi. Jadi bila gula tinggi, air akan masuk ke dalam. Jadi bila gula tinggi, air akan masuk. Bila air masuk, dia jadi segah. Dia jadi segah lah, cikgu nak cakap macam mana. Segah tak tahu. Jadi bila dia segah, stomata akan terbuka. Tapi bila waktu malam, tidak ada dah glukosa kat dalam ni, tidak ada fotosintesis, glukosa dah digunakan, dia akan tutup. Sebab apa? Tidak ada cahaya matahari. Tapi kalau cuaca panas juga, dia akan tutup. Sebab apa? Dia nak elakkan kehilangan air. Kalau terlalu panas cuaca,
dia akan tutup lah. Jadi kat sini kita ada sel rambut akar. Inilah kat sini lah sel rambut akar. Banyak untuk tingkat luas permukaan dan serapan air nutrien dari tanah. Kemudian kita pergi kepada pembentukan organisma. Jadi pembentukan organisma paling kecil sekali unit asas dia adalah sel. Jadi sel-sel ni satu sel. Sel-sel ni akan bergabung dengan sel-sel yang lain. Dia membentuk tisu yang dipanggil sebagai tisu epitelium. Tisu epitelium ni pula dia akan bekerjasama dengan tisu-tisu yang lain. Contohnya ada tisu epitelium, ada tisu saraf, ada tisu otot. Dia jadi perut manusia. Jadi maksudnya hasil kerjasama antara tisu dengan tisu-tisu yang lain, dia menjadi organ. Okey. Tadi ini satu sel. Satu je kita panggil sel. Paling mudah sekali, paling ringkas sekali fungsi spesifik. Kemudian sel-sel tu dia bergabung antara satu sama lain. Bergabung antara satu sama lain. Dia membentuk tisu. Tisu tu pula dia bekerjasama dengan tisu-tisu yang lain. Tisu epitelium, tisu saraf, tisu otot. Dia membentuk organ. Kemudian organ tu pula dia bekerjasama dengan organ-organ yang lain. Ni ada perut, ni ada hati, ni ada usus besar, ada usus kecil, ada esophagus, ada lidah. Okay? Jadi dia bekerjasama dengan organ-organ lain membentuk sistem pencernaan. Dia membentuk sistem pencernaan. Jadi sistem tu pula bekerjasama dengan sistem-sistem yang lain. Contohnya sistem pencernaan bekerjasama dengan sistem peredaran darah, bekerjasama dengan sistem saraf. Dia membentuk organisma. Jadi dia ada beberapa sistem penting, iaitu sistem peredaran. Yang ni dia nak mengangkut bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh badan. Nanti kamu akan belajar lah yang ni. Sistem respirasi ni sistem bernafas. Kamu nak ambil oksigen, nak buang karbon dioksida, macam mana? Sistem pencernaan ni kita nak cernakan makanan. Makanan yang kita makan tu apa akan jadi dengan dia? Macam mana tubuh badan ambil makanan-makanan tu punya molekul-molekul ringkas. Kemudian kita ada sistem perkumuhan. Ni kita nak buang air kencing, nak buang karbon dioksida. Sistem integumen melibatkan kulit, sistem rangka melibatkan tulang, sistem otot melibatkan tulang. Otot dan tulang sebenarnya ada. Kemudian kita ada respirasi. Jadi respirasi ni terbahagi kepada respirasi luar. Respirasi luar ni pernafasan. Jadi pertukaran gas antara organisma dan persekitaran. Jadi ni kita nak sedut nafas, udara tu dia masuk kat hidung kita. Dia masuk kat hidung kita, dia pergi ke rongga hidung. Daripada rongga hidung, dia pergi ke belakang mulut kita tu. Kemudian dia masuk ke saluran udara kita. Dia pergi ke saluran udara yang lagi kecil. Akhirnya dia pergi ke peparu. Di peparu tu berlaku pertukaran gas. Itu dalam respirasi luar. Respirasi dalam ni dia melibatkan dekat sel. Jadi sel tu dia ambil oksigen, dia gunakan oksigen. Iaitu proses pengoksidaan dan penguraian glukosa. Jadi maksudnya dia kena pecah glukosa jadi tenaga. Tenaga ni penting untuk apa? Untuk kita nak gerakkan badan kita, gerakkan kita punya otot-otot yang ada berlaku dalam sel hidup. Dia membebaskan ATP. Jadi proses kita nak pecah, nak pecahkan glukosa ni, jadi glukosa pecah dia akan jadi ATP. Jadi ATP ni yang akan gerakkan otot-otot kita, yang menyebabkan cikgu boleh bercakap sekarang ni. ATP lah. Kalau tak ada ATP ni, semua benda tak boleh berfungsi. Sangat-sangat penting. Jadi glukosa akan dipecahkan oleh oksigen jadi karbon dioksida. Tak nampak dah. Air dan tenaga. Tenaga ni dalam bentuk apa? Bentuk ATP. Kemudian ada juga proses fotosintesis. Fotosintesis akan gunakan karbon dioksida, air, tenaga cahaya berlaku di klorofil, akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi inilah untuk bab yang kedua, sel sebagai unit asas hidupan.